Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana binti Muhammad Khairi, jemput nombor matrik C21E1958 ingin membentangkan tentang pengenalan keris. Senjata tradisional merupakan senjata yang digunakan pada zaman dahulu untuk mempertahankan diri dan berlawan dengan penjajah. Salah satu senjata tradisional yang terkenal pada zaman dahulu dan sering digunakan ialah keris. Keris juga dikenali sebagai senjata tikam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, keris bermaksud senjata bermata dua yang tajam memiliki bilah yang lurus atau beralun-alun. Manakala menurut etimologi pula, istilah keris berasal daripada gabungan dua kata dalam bahasa Jawa kuno iaitu melungkir dan ngiris yang bermaksud berkelup dan menghiris. Dalam bahasa Jawa, keris mempunyai istilah khusus menurut masing-masing tingkatan bahasa Jawa. Nama yang digunakan untuk keris berbeza mengikut daerah atau kawasan tempat tinggal. Contohnya, keris panggil Sundang di Malandanau, kedutan di Bali dan dipanggil Kare di Sumatera. Perkataan keris dikatakan berasal daripada bahasa Jawa kuno iaitu malang kerik yang bermaksud bercekap pinggang. Ia menurut kepada patung bercekap pinggang yang terdapat di hulu keris pada peringkat awal penghasilannya. Keris juga menjadi lambang kedaulatan, kekuatan dan keagungan sesebuah bagi sesebuah kerajaan dan bangsa Melayu. Keris adalah lambang ketamadunan suatu bangsa di mana tersirat falsafah, nilai estetika dan kehebatan orang Melayu dalam mencipta dan menggunakan senjata. Ia juga menjadi perlengkapan kepada pakaian adat istiadat orang Melayu pada zaman dahulu dan kini. Keunikan yang berada pada keris menampilkan ciri-ciri kekuatan, kemuliaan, kegurunan, kemiskinan dan kehebatan. Bilah keris mempunyai dua iaitu bilah berbilah lurus dan berbilah loop. Keris berbilah loop ialah keris yang bilahnya berbentuk S beralun atau menyerupai ular yang sedang menjala. Keris yang jenis loop iaitu dikatakan loopnya biasanya berbilang ganjil kerana dipadankan dengan ciri-ciri keislaman. Saya, Muhammad Azan bin Muhammad Hashim, akan menyambung kepada bahagian sejarah dan asal-usul keris. Keris merupakan sejenis senjata yang digunakan pada 600 tahun dahulu. Senjata ini boleh didapati di kawasan berpenduduk Melayu seperti Thailand Selatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan dan Brunei. Terdapat banyak teori mengenai asal-usul keris di Nusantara. Antaranya ialah teori yang dikemukakan oleh G.B. Gardner dalam karyanya Keris and Other Malay Weapon 1936. Gardner menganggap keris sebagai perkembangan lanjut daripada senjata zaman prasejarah yang terbuat daripada tulang ikan pari. Cara membuatnya adalah dengan memotong tulang ikan pari pada pangkalnya, kemudian dibalut dengan kain pada tangkainya sehingga dapat digenggam dan mudah dibawa ke mana-mana. Teori yang kedua tentang asal-usul keris telah dikemukakan oleh Griffith Wilkins. Dia menganggap keris sebagai perkembangan daripada senjata tombak, iaitu senjata yang digunakan suku-suku yang tinggal di Asia dan Australia. Daripada mata lembing itulah lahir sejenis senjata tikam yang lebih pendek yang kemudiannya dikenali sebagai keris. Keris purba telah digunakan antara abad ke-9 dan abad ke-14. Keris digunakan sebagai satu senjata tajam dalam peperangan. Pada masa kerajaan Majapahit, keris merupakan senjata umum yang digunakan masyarakat. Pada masa itu, semua lelaki berusia 12 hingga 80 tahun yang keluar ke rumah mesti menyelipkan keris di sabuknya. Senjata ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian sarung, bahagian mata dan bahagian hulu. Sarung merupakan tempat di mana keris itu disimpan. Sarung mempunyai beberapa lagi bahagian iaitu sampir, batang serunai, sepatu dan buntut. Bahagian mata merupakan bahagian yang paling tajam. Bahagian mata ini juga dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu bahagian ekor, leher, dagu, kerawang, ganja, tulang dan hujung. Manakala bagi bahagian pemegang disebut sebagai hulu. Di hulu juga dapat dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu hulu keris dan pendongkok. Dapur merupakan istilah Jawa yang dipakai untuk menamakan jenis-jenis keris. Pamor pula merupakan pola dekorasi pada bilah keris yang muncul dari kombinasi logam yang berbeza. Keris sering dikaitkan dengan kuasa kesaktian oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Terdapat kepercayaan bahawa keris mempunyai semangatnya yang tersendiri. Menurut amalan Melayu tradisional, keris perlulah dijaga dengan cara diperasapkan pada masa-masa tertentu seperti pada malam Jumaat. Selain itu, ada juga amalan yang mengasam-imaukan keris bagi menjaga logam keris tersebut untuk menambah bisanya apabila ditekam kepada seseorang. Saya Muhammad Zahid bin Muhammad Syafiq, bernama matrik C21A1791, akan menerangkan bahagian-bahagian keris. Bahagian keris terdiri daripada 25 bahagian. Yang pertama ialah aring. Aring ialah kerawang di pangkal mata keris. Seterusnya ialah balang. Balang merupakan bahagian sarung keris yang lurus. Yang ketiga ialah batil-batil. Batil-batil merupakan perhiasan pada tuli-tuli keris yang diperbuat daripada emas. Yang keempat ialah biji timun. Biji timun pula merupakan sejenis ukiran yang berbentuk garis-garis pada mata keris. Yang kelima ialah bunga pamor. Bunga pamor merupakan lukisan pada keris
kerana wajah putih yang ditempa pada bilah keris. Yang keenam ialah cincin pacak kenyang. Cincin yang besar dan tebal pada satu bahagian, dipakai untuk melindungi jari sewaktu memegang keris. Yang ketujuh ialah dagu keris, iaitu hujung ganja keris. Yang ke-8 ialah gandik, biasan pada hulu keris. Yang ke-9 ialah ganja, bahagian keris di antara mata dan hulunya. Yang ke-10 ialah kurai. Kurai merupakan suatu corak pada bilah keris dan lain-lain berpamur. Yang ke-11 pula ialah lambai gajah. Lambai gajah merupakan bahagian mata keris yang terletak di bawah dagu keris. Yang ke-12 ialah landaian. Landaian merupakan hulu keris. Yang ke-13, lok. Lok merupakan keluk atau liku pada mata keris. Yang ke-14 ialah murubi. Murubi merupakan bentuk hulu keris yang seperti ubi. Yang ke-15 ialah paksi. Paksi pula merupakan puting yang masuk ke dalam hulunya. Yang ke-16 ialah panjut, iaitu warna putih pada hujung mata keris. Yang ke-17 ialah dongkok keris. Dongkok keris ialah gelang-gelang yang terdapat pada hulu keris dan bilah keris. Yang ke-18 ialah penduk. Penduk pula merupakan penyalut pada sarung keris daripada emas, perak dan sebagainya. Yang ke-19 ialah penongkok, emas dan lain-lain yang disalut pada hulu keris. Yang ke-20 ialah pesaka, merupakan kuasa buruk atau baik yang terdapat pada selubang keris, lembing dan lain-lain. Yang ke-21 ialah sampir, merupakan bahagian sarung keris yang berada paling atas. Yang ke-22 ialah sigi. Sigi merupakan gelang-gelang yang diperbuat daripada besi dan lain-lain. Ianya bertujuan untuk menguatkan pegangan hulu pada puting keris. Yang ke-23 ialah tapir. Tapih, ia merupakan salet pada sarung keris Jawa. Yang ke-24 ialah tebu-tebu, merujuk kepada gelang-gelang yang terdapat pada hulu keris, tombak dan lain-lain. Yang ke-25 ialah toli-toli. Toli-toli merupakan sejenis tali yang diperbuat daripada benang sutera, emas, perak, rotan dan lain-lain. Ianya berfungsi untuk melekatkan sarung keris pada pinggang. Assalamualaikum, nama saya Nur Hatika binti Saidun, nombor matrik C21A2044. Saya ingin menceritakan tentang reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan produk, iaitu produk keris. Keris secara umumnya mempamerkan dua jenis bentuk, iaitu keris berbilah lurus dan keris berbilah loop. Bilah keris lurus diciptakan berupa ular yang sedang bertapa, sarpa tapa. Keris ini bersifat tegas dan berdisiplin tinggi. Apabila dikeluarkan dari sarungnya, penggunanya tidak boleh lagi membuang masa untuk bercakap, langsung memulakan pertarungan dengan cepat dan ianya membunuh secara ringkas. Manakala bilah keris loop pula dihasilkan berdasarkan ular yang sedang menjalar atau bergerak. Keris ini dikatakan mampu membunuh musuh dengan cepat dan kejam. Apabila lawan sudah ditikam atau tertusuk, keris itu dicabut dengan cara menyerong ke kiri atau ke kanan dengan tujuan mendapatkan impak tikaman yang teruk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faitnya Alina binti Muhammad Fadli, bernombor matrik Gansi 21E1970. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis keris. Terdapat 9 jenis keris yang saya akan terangkan di video seterusnya. Dimulakan dengan keris semenanjung. Keris semenanjung merupakan senjata pendek yang banyak digunakan di semenanjung Malaysia. Pembuatan keris semenanjung dikenali sebagai tanpa melaka, iaitu teknik pembuatan keris yang digunakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Keris ini berhulukan dan bersarungkan kayu. Ekornya juga diperbuat daripada kayu. Keris ini memiliki mata yang lebar, lurus dan memiliki panjang sebanyak 53 cm. Seterusnya, keris bugis. Keris ini dikenal pasti berpandukan kepada rupa bentuk sampir belakang dan hulunya yang diperbuat daripada kayu atau gading. Ada kalanya, hulu keris ini juga diukir dalam bentuk Jawa Demam, tetapi telah diubah suai menjadi lebih ringkas. Identiti yang paling jelas bagi keris bugis ini ialah keadaan belakangnya yang berbentuk mata kapak. Sampir ini mempunyai bentuk yang hampir serupa dengan sampir keris semenanjung, tetapi lebih bulat dan lebih tajam. Seterusnya, keris Jawa. Keris Jawa merupakan senjata tikam golongan Melati yang berasal dari Jawa dan memiliki ragam fungsi budaya yang terkenal di kawasan Nusantara bahagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas menjadikan ianya mudah dibezakan dari senjata tajam yang lain kerana ia tidak simetri di bahagian pangkal yang melebar, bilahnya yang
keluk-kelak dan banyak di antaranya memiliki pamar. Terlihat juga serat-serat lapisan logam yang cerah pada helai bilahnya. Seterusnya, keris Sumatera. Keris ini memiliki keunikan yang tersendiri, iaitu bilahnya diperbuat daripada besi yang berhiaskan daun emas. Ia bermotifkan sulur dan mempunyai panjang 39 cm dan memiliki 5 lok. Pada bahagian hulunya pula diperbuat daripada kayu yang diukir bentuk binatang duduk dengan tangan membelit badannya. Selut pula dihiasi dengan 16 buah permata berukuran besar dan 8 buah berukuran kecil. Keseluruhannya permata tersebut diperkuatkan lagi dengan emas berbentuk persegi dan oval. Sarung keris ini pula diperbuat daripada kayu yang dilapisi emas dan pada bahagian depannya dihiasi dengan motif sulur daun, manakala bahagian belakangnya dibiarkan kosong. Seterusnya, keris Madura. Rupa keris Madura berbeza daripada keris-keris lain kerana bentuk hulunya dihiasi dengan ukiran bercorak bunga yang dibuat daripada gading. Keris ini jarang dilengkapkan dengan pendongkap dan ianya hanya menggunakan sebentuk cincin logam yang dihiasi dengan permata. Sarungnya dibuat daripada cantuman kayu. Ada juga sesetengah keris ini, bahagian sampir dan batangnya diperbuat daripada gading dan logam. Selain itu, terdapat juga keris Madura yang bahagian hulu dan pendongkaknya dihiasi permata yang berwarna-warni. Mata keris di sini biasanya berkilat dan mempunyai pamor yang bercorak warna putih kelabu dan berlatar belakangkan tanah yang berwarna kehitam-hitaman. Seterusnya, keris Patani. Keris ini juga dinamakan pekakar kerana hulunya diperbuat dari tanduk atau kayu kemudian dibentuk seperti burung pekakar. Salah satu ciri khas keris ini ialah mata kerisnya lebih panjang dari mata keris pada umumnya. Keris ini boleh terhasil dikatakan apabila pandai saras tempuh keris Patani, iaitu hikayat ke tahun 1970. Keris Bali. Keris ini biasanya memiliki rupa bentuk yang besar dan panjang. Hulu keris ini diperbuat daripada kayu dan gading yang dihiasi dengan permata yang berwarna-warni. Keris ini hanya dilengkapi dengan sebentuk cincin logam tebal yang dihias dengan permata dan kebiasaannya keris ini jarang menggunakan pendongkop. Sarung keris ini pula diperbuat daripada dua belah kayu yang dicantumkannya dan ada kalinya cantuman ini meliputi bahagian sampir serta bahagian batangnya yang berlainan. Seterusnya, keris sajen. Keris ini merupakan sebuah keris yang sederhana, berbentuk kecil dan kadang-kala hulunya bersatu dengan bilahnya. Hulu keris ini juga diperbuat daripada logam yang umumnya berupa manusia yang distilir. Keris ini kebanyakannya hanya berpamarkan sanak. Keris ini dibuat khas untuk keperluan sesaji, contohnya pada upacara bersih desa atau upacara lain yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Yang terakhir, keris picit. Sebutan ini digunakan di daerah Riau, Kepulauan dan Daratan semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk menyebut keris yang bilahnya terdapat lekukan-lekukan menyerupai bekas pijitan jari. Manakala di Pulau Jawa dan Indonesia, keris ini dipanggil keris pijitan atau keris pijitan. Tentang lekukan yang terdapat pada keris tersebut sukar untuk dibuktikan secara ilmiah yang bekas itu benar-benar bekas pijitan tangan. Ada yang mengatakan bahawa bekas itu sebenarnya terjadi kerana parun, iaitu permukaan landasan permukaan keris yang tidak rata dan permukaan palu yang dipakai untuk menempa juga tidak rata. Dalam ilmu krisologi, keris picit atau keris pijitan ini tergolong dalam keris tayuhan, iaitu keris dalam perbuatannya lebih mementingkan esoterik dibandingkan dengan penampilan luaran. Sekian dari saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Huda Asfa binti Muhammad Jahrijaj, bernometrik C21A2115. Hari ini saya akan membentangkan tentang cerita keris Tamingsari. Keris Tamingsari ialah keris yang paling masyhur yang merupakan senjata Hang Tuah, seorang pahlawan Melayu pada masa dahulu yang terkenal sehingga kini. Keris Tamingsari ini dihasilkan menggunakan 20 jenis besi. Keris ini dikatakan memiliki kuasa sakti, iaitu ketika bertarung, dikatakan pemiliknya tidak akan lut dimakan senjata pihak lawan. Ianya juga dikatakan juga berupaya berlegar di udara ketika mengejar musuh walaupun ke mana sahaja musuh itu berlari. Keris ini pada asalnya ialah milik Hulu Balang Jawa yang bernama Tamingsari. Dalam adu laga kesakitan dalam majlis pernikahan Putra Sultan Melaka dan Puteri dari Majapahit, Hang Tuah dihantar sebagai perwakilan Melaka dan Tamingsari dihantar sebagai perwakilan Majapahit. Ketika adu laga berlangsung, Tamingsari tiba-tiba hilang kesedaran, kemudian memasuki istana Seri Betara Majapahit dan mengamuk lalu membunuh ramai orang. Hang Tuah
yang berada di situ telah melawan Taming Sari bagi menyelamatkan orang yang berada di sana. Tidak lama kemudian, Taming Sari berjaya dikalahkan oleh Hang Tuah dan keris Taming Sari jatuh ke tangan Hang Tuah. Kemudian beliau mempersembahkan keris tersebut ke hadapan Seri Betara Majapahit. Baginda telah menganugerahkan keris tersebut kepada Hang Tuah atas jasanya yang berjaya mengalahkan Taming Sari. Keris ini juga tidak tergolong di dalam jenis-jenis keris kerana ianya keris seorang laksamana dan nama keris itu juga dinamakan sepada nama pencipta keris tersebut, iaitu Taming Sari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roziman bin Muhammad Rozi. Nombor matrik C21A1793 akan meneruskan fungsi dan penggunaan keris. Keris berfungsi sebagai simbol kedaulatan, kegagahan, keperwiraan dan kedudukan atau darjat pemiliknya. Keris dibuat atau ditempa khusus untuk seseorang individu berdasarkan kehendak, keperluan dan kesesuaian yang mana boleh mewujudkan pertalian antara keris dan pemiliknya. Dikabarkan juga bahawa setiap Melayu mesti mempunyai keris kerana keris itu melambangkan maruah dan martabat. Keris diri atau keturunan membawa kepada pengenalan siapa dan kedudukan pemiliknya dalam bangsa Melayu. Dari hulu, penduku, sampir dan mata menceritakan siapa pemiliknya. Kedudukan pula adalah daripada anugerah istana. Oleh sebab itu, pada majlis keramaian di istana, jemputan yang datang akan membawa keris masing-masing. Fungsi kedua keris ialah berfungsi sebagai perantara perbomohan dan perubatan. Dalam aspek perubatan, keris juga selalu digunakan sebagai wadah bagi menyembuhkan sebarang penyakit. Dikatakan masyarakat dahulu percaya bahawa keris mampu memberi kesembuhan dan juga menunaikan hajat dalam ritual yang diadakan. Bomoh merupakan tabib yang berkeupayaan untuk berhubung dengan roh di alam gaib. Mereka berperanan untuk mengetahui dan menyembuh atau menghalau sebarang makhluk yang jahat atau penyakit dalam upacara yang diadakan. Fungsi ketiga, keris sebagai perlengkapan adat istiadat. Keris adalah alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Keris panjang diraja merupakan keris yang menandakan kebesaran dan kekuasaan kerajaan. Ia bersalut emas dari hulu ke sarung dan di atas sampirnya, bahagian atas sarung keris terletak lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 negeri-negeri tanah Melayu. Fungsi keris yang keempat. Keris berfungsi sebagai senjata dalam persilatan. Kita sedia maklum, keris merupakan senjata pendek yang mampu mempertahankan diri dan juga dapat membunuh musuh yang menyerang. Walaupun bilahnya tidak tajam untuk menghiris, namun bilah keris mampu menusuk musuh dan merobek isi dalaman kerana wujudnya lock pada bilah keris. Semakin banyak lock yang dicipta, semakin panjang keris. Biasanya keris untuk bertempur mempunyai 5, 7 atau 9 lock. Senjata ini disimpan pada bahagian bawah rusuk kiri dan dilindungi dengan bekung untuk menyembunyikan. Fungsi keris yang kelima, berfungsi sebagai barangan cenderamata. Di zaman kini, keris telah dijadikan sebagai barangan cenderamata untuk dihadiahkan kepada seseorang. Keris akan dimasukkan ke dalam kotak kaca ataupun duk sinar untuk melindungi keris tersebut dan dapat diletakkan di tempat yang sesuai untuk menghiasi sesuatu ruang atau bilik. Terdapat juga keris yang digantung di dinding sebagai perhiasan rumah. Fungsi keris yang keenam, keris juga dijadikan sebagai barangan pameran. Keris lama yang masih ada akan dipamerkan di mana-mana muzium untuk menyimpan khazanah Melayu supaya ia dapat dijadikan tatapan dan rujukan kepada generasi muda. Dengan adanya pameran ini, ia sedikit sebanyak akan menjadikan masyarakat akan mengetahui sejarah peradaban bangsa Melayu yang penuh dengan kesenian dan falsafah hidup. Kebanyakan keris-keris yang dihasilkan oleh tukang akan dibeli oleh pengumpul keris untuk dijadikan koleksi. Semakin lama dan berusianya sebilah keris, semakin tinggilah harganya. Barangan ini dikenali sebagai barang yang jarang dimiliki. Fungsi yang ketujuh, dijadikan sebagai alat pelengkap pakaian pengantin lelaki. Orang Melayu yang berkahwin pasti akan berbusana Melayu pada majlis pernikahannya. Terutama sekali lelaki, berpakaian Melayu pasti tidak lengkap jika tiada keris di pinggang lelaki bagi melengkapi pakaian Melayu. Keris ini dikenali sebagai keris sedik. Fungsi keris yang terakhir ialah dijadikan sebagai harta pusaka. Kita sedia maklum keris merupakan senjata yang tinggi martabatnya sehingga dijadikan alat untuk mengetahui pemiliknya. Penjagaannya yang rapi hingga sukar ditukar milik. Hal ini akan menjadikan harta kepada orang yang memiliki keris. Jika pemiliknya meninggal dunia, keris itu akan diperturunkan kepada anak cucu dan cicitnya untuk disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Atika binti Jafri, pemegang nombor matrik C21A2047, akan membentangkan tentang bahan pembuatan keris dan proses pembuatan keris. Antara bahan pembuatan keris adalah musang, andas, lepas, tukul, tukul putih, kikir penyepit, penyempuh, ragung besar, jara sila, temin, arang batu dan pahat. Terdapat 7 proses dalam pembuatan keris. Antaranya adalah proses mencampurkan besi, proses menempa, proses membuat lock keris, proses membuat belalai gajah, proses mengikir, proses menyempuh dan proses menimbulkan pamor. Assalamualaikum, nama saya Siti Naimah binti Abdul Manaf, nombor matrik C21A2158.
Rumusan dari video ini ialah jelaslah bahawa dalam tamadun bangsa Melayu, keris merupakan suatu pembuatan teknologi spiritual yang direka cipta oleh saintis spiritualnya berlandaskan pada falsafah pembuatan dan penempaan yang mempamerkan pelbagai ciri fizikal dan non-fizikal. Ciri fizikal keris merangkumi reka bentuk hulu, sampir, sarung, bilah dan lain-lain. Manakala ciri non-fizikal keris memaparkan unsur mistikal yang merupakan perlakuan ritual, upacara sesaji, mantra, penglibatan makhluk alam gaib dan pelbagai amalan kebatinan oleh pandai besi atau empu dan pemilik keris yang menjurus kepada kemistikan keris. Keris bukanlah sekadar senjata untuk membunuh semata-mata kerana orang Melayu tidak akan membunuh tanpa sebab. Kata orang lama, tidak dibuka keris selagi mana tidak tertumpahnya air mata darah. Keris merupakan simbolik yang melihat kepada perjuangan bangsa kita. Oleh itu, keris merupakan objek yang tersirat dengan 1000 makna daripada sejarah hinggalah bahan yang digunakan. Keris yang diwarisi dari zaman dahulu dan juga keris yang digunakan dalam upacara kesultanan haruslah dijaga sebaiknya kerana selain dari keunikannya, ia juga merupakan lambang dan martabat kepada bangsa, agama dan negara.